Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Berita Parlimen, laporan lebih terperinci sepanjang hari sidang Dewan Rakyat. Berikut paparan utama malam ini. Satu agensi lebih tersusun di bawah pengurusan zakat dicadangkan. Pelaksanaan e-undi SPR belum puas hati isu kerahsiaan dan keselamatan. Dewan Rakyat meneruskan sesi perbahasan titah diraja. Wakil Pasir Putih Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh hari ini mencadangkan agar satu agensi khusus yang lebih tersusun di bawah pengurusan zakat ditubuhkan. Katanya langkah berkenaan sebagai usaha penambahbaikan agar agensi berkenaan jadi pemangkin ekonomi kepada keluarga yang menerima zakat. Dalam arti kata yang lain, saya tidak nafikan ada individu yang perlu dia terima cash. Orang tua, OKU, okey. Tetapi sekiranya badan-badan zakat ini diselaraskan melalui Menteri Agama sebagai contoh, wujudkan satu agensi khusus seperti Tekun, seperti PUNB yang dia buat satu plan yang baik untuk mencari sasaran penerima-penerima zakat di kalangan asnaf ini untuk kita janakan dia. Kita kursuskan dia, kita bagi sumbangan modal, kemudian kita jaga, kita pandu dia supaya kalau kita boleh melangkaui sebagai contoh dalam masa 1 tahun, kita boleh menyelesaikan masalah 1000 keluarga sebagai contoh. Tentunya kalau 5 tahun dia boleh 5,000 keluarga yang mampu keluar daripada kepompong kemiskinan ini. Beliau tidak menafikan ketika ini terdapat usaha ke arah itu, namun tidak secara menyeluruh dengan memimpin golongan itu lebih-lebih lagi sebagai usahawan. Sementara itu, Wakil Tampin Datuk Dr. Hassan Bahrom terus mencelah dan mencadangkan mengenai penubuhan satu perbadanan zakat negara. Urusan agama adalah urusan negeri, termasuk juga zakat. Tapi apakah Pasir Putih bersetuju kalau kerajaan menubuhkan satu perbadanan zakat negara untuk menyatukan sebagaimana yang disebut oleh Pasir Putih tadi, dari segi pengurusan, dari segi agihan? Dalam isu menyatukan badan-badan zakat di peringkat negeri ini, saya rasa ada kerumitan untuk kita buat, dan saya rasa matlamat untuk kita capai tidak semestinya kita menyatukan badan-badan zakat, kerana kita tahu Majlis Agama ataupun pejabat zakat di peringkat negeri ini berada di bawah Duli Yang Maha Mulia sultan-sultan di negeri masing-masing. Tapi untuk kita mencapaikan objektif sebagaimana yang saya sebut tadi, perlu kita ambil mana-mana jalan yang boleh memberi kejayaan kepada kita. Isu pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional PN terus mendominasi sesi perbahasan. Wakil Kinabatangan Datuk Seri Bun Mokhtar Radin berkata, keputusan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Musaffar Billah Shah memilih agar membentuk satu kerajaan baharu adalah tepat dan tidak perlu dipertikaikan lagi. Dan keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Sebab bayangkan kalau Seri Paduka Baginda meminta untuk diadakan pilihan raya dalam keadaan COVID menyerang di seluruh dunia, bermula daripada China, di Eropah, di Amerika, tidak terkecuali negara kita, maka sudah tentu rakyat berada dalam keadaan kesengsaraan. Pilihan yang teramat mulia Baginda Sultan memang betul, memang tepat. Justru itu Pertua terwujudlah satu kerajaan baru. Walaupun bukan melalui pilihan raya, tetapi kebanyakan ahli-ahlinya dipilih oleh rakyat. Dan Kerajaan Perikatan Nasional ataupun PN mendominasi kemenangan. Justru PN seharusnya mempunyai komitmen tinggi terhadap kepentingan rakyat. Menerusi perbahasan beliau itu, Wakil Hang Tuah Jaya turut bangun mencelah. Jadi Yang Berhormat tidak setuju pilihan raya snap poll, snap pilihan raya keempat, tidak setuju dengan pilihan raya sekarang kan? Yang Berhormat tidak setuju. Dulu.
Soal setuju atau tidak bukan soal saya. Sebab kita ada pemerintah, ada ketua. Kalau ketua cakap kita pilihan raya, kalau gendang sudah dipalu, Kinabatangan akan terus maju ke hadapan. Ini adalah krisis ekonomi COVID-19 yang paling parah negara dan dunia hadapi. Jelas Wakil Pekan Datuk Seri Najib Tun Razak, ia adalah sejak 100 tahun lalu iaitu 1920-an yang dikenali sebagai The Great Depression. Sebagai contoh, ekonomi negara Singapura menjunam 41.2% pada suku kedua tahun 2020 berbanding suku sebelumnya yang juga turut menurun 10.6%, manakala lebih 30 juta orang di Amerika Syarikat sudah kehilangan kerja. Perlu disedari bahawa ada lebih mudah sesebuah perniagaan ditutup atau dimufliskan berbanding untuk membuka perniagaan yang baru atau mencari pelabur. Baik, sebagai wakil rakyat sudah pasti isu kawasan tempatan diutarakan untuk perhatian Kerajaan Persekutuan. Isu utama adalah berkaitan kemudahan di kawasan luar bandar. Saya menyeru agar kemudahan infrastruktur di kawasan Parlimen Hulu Rijang disegerakan tanpa sebarang kelewatan. Saya mohon tolonglah kami di kawasan luar bandar yang dipertua. Saya tidak minta lebuh raya yang bertingkat atau mewah. Hanya infra yang baik bagi membolehkan rakyat di kawasan pedalaman mempunyai akses kualiti jalan yang baik. Sabah ini banyak masalah. Antara masalah yang sekarang ini current di kawasan saya di Beaufort ialah masalah air. Ini saya sudah sebut berkali-kali di dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya baru dimaklumkan oleh pegawai saya daripada pejabat saya di Pusat Khidmat Parlimen Beaufort. Hari ini air memang bermasalah di Beaufort. Beberapa hari sudah air bermasalah. Jadi saya sebut, walaupun kami sudah ada loji baru, kos dengan 226 juta yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan, tetapi masalah ini masih tidak selesai. Jadi hari ini masih bermasalah. Saya mintalah kepada pihak-pihak yang berkenaan, sama ada di peringkat persekutuan, juga di peringkat negeri, supaya lihat dan selesaikan masalah ini, supaya rakyat kita di luar bandar ini, daripada kita bergaduh bandar-bandar yang lain, kita selesaikan masalah rakyat kita yang memerlukan ini. Mereka juga perlukan buka air, dapat paip air bersih, dan dapat membuat kerja-kerja mereka, dapat makan, minum dan sebagainya. Masa itu emas dan tempoh yang diberikan, gunakanlah sebaik mungkin. Itu yang perlu diambil perhatian ahli yang berhormat apabila mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja. Ini kerana tiada tempoh masa kecederaan akan diberikan. Ketika ini pengumuman. Dah habis Yang Berhormat. Pengumuman. Sila duduk. 30 second, 30 saat. Jadi saya harap benda ini tidak patut langsung bangkit sebab dulu bising tentang perkauman. Timbalan Menteri Pendidikan sendiri telah berkeras untuk menyuruh kerajaan untuk hapuskan. Saya ada pembahas seterusnya. Okey, maafkan saya Tuan Speaker. Saya menjunjung kasih titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Kinabatangan. Secara luar biasa. Menerusi sesi perbahasan titah diraja, setiap ahli Dewan diperuntukkan 20 minit seorang. Tempoh masa yang dihadkan itu bagi memudahkan ahli parlimen lain dapat mengambil bahagian memandangkan 10 hari diberikan. Sementara itu, Wakil Kinabatangan yang menyentuh isu peralihan kerajaan telah mendapat reaksi segera Blok Pembangkang untuk mencelah walaupun baru sahaja berbahas. Apa yang berlaku? Jangan dulu. Mukadimah ni menarik. Minta penjelasan. Mukadimah saya ni 5 minit. Penuh baru masuk berapa? Kawan-kawan jangan. Kinabatangan bagi mereka mencelah ke tidak? Nanti saya bagi. Sebab sekarang belum lagi. Saya ini kalau tidak bagi tidak boleh. الحج أشهر معلومات
Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada Tanah Suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah. Bertemu kembali. Sesi sidang Dewan siang tadi dibuka dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Perdana Menteri menarik perhatian ahli Dewan dengan menyatakan komitmen serta jaminan untuk meningkatkan kecekapan juga ketelusan pengurusan kerajaan akan terus menjadi agenda utama pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional NSCP 2019-2023. Sehingga akhir Mei lepas, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan 28 inisiatif di bawah 6 strategi utama dalam NSCP telah dilaksana. Iaitu 1. Tadbir urus politik 13 inisiatif, 2. Pentadbiran sektor awam 3 inisiatif, 3. Perolehan awam 4 inisiatif, 4. Perundangan dan kehakiman 1 inisiatif, kelima, penguatkuasaan undang-undang 5 inisiatif, 6 tadbir urus korporat 2 inisiatif. Bagi memastikan matlamat dicapai sepenuhnya, Tan Sri Muhyiddin menjelaskan mengenai peranan Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah GIACC sebagai jawatan kuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah JKK-MAR yang akan dikekalkan. Jawatan kuasa bakal menyelaras, memantau juga menilai keberkesanan pelaksanaan kesemua inisiatif berkaitan tadbir urus, integriti dan anti rasuah dalam sektor awam serta swasta. Selari dengan NSCP 2019-2023, Perdana Menteri tidak menafikan keperluan mewujudkan rang undang-undang berkaitan sumbangan politik. Justru itu, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC akui Tan Sri Muhyiddin telah diarah menyediakan laporan berkaitan dan mengemukakannya kepada kerajaan untuk diteliti. Setakat ini, dasar sumbangan politik dalam kerangka undang-undang telah pun dikemukakan pada jawatan kuasa pilihan khas menimbang rang undang-undang Parlimen dibentang 7 November 2019 dalam pentadbiran yang dahulu, dan PSC telah diminta untuk menyediakan laporan berkaitan dengan dasar sumbangan politik kepada kerajaan sebelum mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-14. Namun setakat 16 Julai ini, Tuan Ketua, GICC sebagai penyelaras rang undang-undang sumbangan politik ini masih belum menerima apa-apa laporan tersebut daripada PSC. Saya kira ialah kerana PSC baru saja dibentuk baru-baru ini. Jadi mengambil kira keadaan semasa, PSC akan meneruskan penyediaan laporan berkaitan dengan dasar sumbangan politik ini dan mengemukakannya kepada kerajaan bila siap nanti. Pada Oktober 2019, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Voi Kyo memaklumkan rang undang-undang pembiayaan dana politik dijangka dibentangkan dalam sesi Parlimen tahun ini. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan 97% Menteri Kabinet telah mengisytiharkan harta dengan baki 5 lagi Menteri diarah segera berbuat demikian. Perdana Menteri juga akan memastikan kesemua timbalan Menteri serta ahli Parlimen Kerajaan mengisytiharkan harta masing-masing. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum berpuas hati dengan isu kerahsiaan dan keselamatan berhubung pelaksanaan undi pada pilihan raya secara dalam talian e-undi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan menjelaskan sehubungan itu, sesi libat urus bersama semua pihak berkaitan dalam dan luar negara akan diteruskan sebelum sebarang keputusan mengenainya dikemukakan. Selain isu kerahsiaan dan keselamatan, ahli yang berhormat diperjelaskan pelaksanaan e-undi juga melibatkan beberapa cabaran lain seperti kos dan pendidikan kepada daftar pemilih. Memang di dunia ini banyak negara yang telah melaksanakan electronic voting ini. Antaranya kita
pernah mendengar negara-negara seperti Estonia, negara-negara Brazil, India dan juga Switzerland serta United States. Namun demikian, laporan juga menunjukkan bahawa sistem e-voting yang dilaksanakan di negara-negara tersebut terpaksa dikaji semula dan dibuat beberapa penambahbaikan dan akhirnya ada negara yang kembali kepada sistem manual. Ini adalah kerana terdapat banyak sekali perkara-perkara yang menyebabkan keputusan-keputusan pilihan raya itu dipersoalkan dan juga ianya terbukti merupakan satu sistem yang tidak begitu efektif. Pertanyaan mengenainya dikemukakan ahli Parlimen Padang Terap, Datuk Seri Mazir Khalid. Sehubungan itu, jelas Datuk Taqiyuddin, sistem pengundian secara manual akan diteruskan di samping penambahbaikan yang bakal dilaksanakan. Beliau terus menarik perhatian Dewan dengan memaklumkan sebagai persiapan menghadapi pilihan raya umum PRU ke-15, lebih banyak pusat mengundi tambahan bakal diwujudkan di daerah yang mempunyai jumlah pemilih yang tinggi. Urusan pengemaskinian daerah mengundi berkenaan akan dilaksanakan SPR dari masa ke masa selaras peruntukan Seksyen 72 Akta Pilihan Raya 1958. Alaun guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa dinaikkan RM100 menjadikan alaun kumpulan berkenaan kini sejumlah RM1,000. Kenaikan alaun melibatkan perbelanjaan lebih RM481 juta kepada 35,000 guru kafa seperti yang diluluskan dalam belanjawan 2020. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata jumlah itu termasuk caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kepada semua guru. Bagi tujuan penyerapan guru kafa pula, beliau memaklumkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dalam menyediakan modul latihan selain melaksanakan latihan kompetensi. Pada masa yang sama, guru-guru kafa perlu memenuhi kelayakan ikhtisas yang merupakan elemen penting bagi memenuhi syarat dan kelayakan yang ditentukan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Perkara-perkara ini akan sentiasa diperkemaskan dan dibuat secara berperingkat bagi memastikan hasrat penyerapan guru kafa secara tetap dapat direalisasikan. Beliau menjawab soalan Wakil Jerai Sabri Azid. Datuk Seri Dr. Zulkifli terus menjelaskan kerajaan melalui JAKIM juga bakal melaksanakan pemerkasaan kafa seperti menyeragamkan pelaksanaan di seluruh negara dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dan JAKIM selain terus menyeragamkan kurikulum dan buku teks. JAKIM juga akan menambah elemen tahfiz dalam kurikulum kafa selain memberi pengiktirafan kepada guru serta penyelia kafa dengan mewujudkan skim perjawatan yang sesuai. Struktur operasi pengurusan kafa yang melibatkan aspek pengurusan sumber manusia, pembiayaan, pentaksiran dan infrastruktur pula akan disusun semula. Kementerian Pendidikan bersedia mencari mekanisme terbaik dalam memastikan sekolah-sekolah berhampiran lembah dan sungai tidak mengalami kemusnahan akibat banjir. Sehubungan dengan itu, Menteri Dr. Muhammad Razzi Majidin memaklumkan kementerian sedang mengenal pasti sekolah berkenaan yang berada dalam kawasan berisiko banjir. Kita sedar bahawa terdapat banyak sekolah-sekolah yang berada dalam kedudukan yang berhampiran dengan sungai sebagai contoh atau di kawasan lembah. Dan sekolah-sekolah ini apabila berlakunya banjir, maka sekolah-sekolah ini akan terkesan terlebih dahulu. Dan dari segi ekonominya juga, setiap tahun di kawasan di Ketereh sendiri, di kampung saya, di kampung saya begitu juga ada satu sekolah naik air sikit, habis banjir. Tapi dari segi ekonominya kita sedar bahawa perkara ini jika berlarutan, kesan impak keuangannya adalah cukup besar. Keutamaan kepada sekolah-sekolah juga jelasnya bergantung masalah yang dihadapi. Kementerian juga mempunyai maklumat terperinci berkaitan fizikal komponen atau fasiliti bangunan di sekolah yang tidak sempurna, tidak berfungsi dan tidak selamat digunakan. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Al-Amin. 12,000 unit rumah baharu di bawah projek perumahan awam PA dan perumahan rakyat PPR bakal dibina di wilayah persekutuan. Keluasannya ditambah kepada 800 kaki persegi berbanding hanya 400 kaki persegi sebelum ini. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata keputusan berkenaan bagi memberi keselesaan kepada penghuni. Perancangan bagi peningkatan fizikal ini
tidak cukup dengan hanya memperbaiki kemudahan fizikal, tetapi kerajaan membuat ketetapan untuk melakukan program urban renewal, yakni menukar sama sekali PPA dan PPR usang kepada pembinaan unit-unit baru yang lebih besar. Untuk jangka panjang, Kementerian terus menyasarkan pembinaan kira-kira 20,000 unit rumah kos rendah dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12. Sementara itu, Tan Sri Anwar berkata, RM481 juta diperuntukkan untuk menambah baik infrastruktur DPA dan PPR, termasuk membaik pulih dan menukar lift usang serta menyediakan lebih banyak tempat letak kereta. Untuk mengatasi isu kemiskinan bandar pula, 5 strategi dilaksana termasuk memperkenal program jualan barangan keperluan harian dengan harga rendah. Felda sedang berunding dengan Kementerian Kewangan bagi penerbitan sukuk jaminan kerajaan bagi melaksanakan penstrukturan semula pinjaman. Perkembangan itu antara pelaksanaan kertas putih Felda sehingga suku kedua tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed menjelaskan pasukan khas yang dipengerusikan Tan Sri Abdul Wahid Omar turut ditubuhkan bagi mencari mekanisme terbaik memastikan kemandirian serta kemampanan kewangan Felda. Untuk faedah hutang kebun pula, Felda telah memuktamadkan lebih 20,000 daripada 78,000 penyata hutang peneroka yang terlibat dengan program tanam semula. Proses muktamadkan penyata ini akan siap pada September tahun ini. Bagi sara hidup dan pendahuluan hasil kepada peneroka, kerajaan telah pun menyalurkan peruntukan sebanyak RM480 juta kepada Felda. Felda juga sedang berunding dengan Kementerian Kewangan bagi penerbitan sukuk berjaminan kerajaan untuk melaksanakan penstrukturan semula pinjaman Felda. Bagi suku kedua tahun ini juga, penyiapan projek terbengkalai perumahan generasi baharu Felda daripada 4,794 unit kediaman di 20 lokasi yang telah melepasi 70% siap. Sebanyak 2,058 unit kediaman di 10 lokasi telah siap dibina dan mendapat sijil perakuan siap dan pematuhan atau CCC. Dan baki 2,020 unit kediaman di 6 lokasi dijadual siap menjelang hujung tahun ini serta 716 unit kediaman di 4 lokasi pula dijadual siap tahun depan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu Datuk Jalaluddin Alias yang ingin tahu perkembangan pelaksanaan kertas putih Felda yang dibentangkan di Dewan Rakyat April tahun lepas. Selaras perubahan had pendapatan garis kemiskinan PGK daripada RM980 kepada RM2,208 sebulan, lebih 400,000 keluarga bakal disenaraikan dalam kategori miskin. Senarai berkenaan bermula tahun depan menerusi sistem bantuan e-Kasih. Kaedah ini akan digunakan bermula tahun depan. Ya. Maknanya kita ada masa untuk membaiki peraturan, proses dan prosedur, termasuklah e-Kasih. E-Kasih ini satu perkara yang amat popular di peringkat akar umbi. Kita tahu ada beberapa kekangan dan sudah pasti dengan kaedah yang baru ini, e-Kasih juga akan ditambah baik. Itu berkaitan dengan e-Kasih. Jadi untuk menjawab soalan yang hormat, kita akan cuba pastikan bahawa 405,441 ini akan tergolong dalam senarai e-Kasih. Sekarang ini jumlah e-Kasih ialah 200,000. Beliau menjawab soalan tambahan Kota Melaka Ho Poi Tiong pada waktu pertanyaan menteri. PGK disemak kepada RM2,208 berdasarkan pengiraan yang dibuat mengikut metodologi pada 2019 dan berdasarkan keperluan semasa yang menekankan pengambilan makanan optimum serta keperluan asas bukan makanan yang lebih berkualiti. Nilai ekspor sawit Malaysia tahun ini dijangka berjumlah antara RM65 bilion sehingga RM70 bilion berbanding RM63.73 bilion tahun lepas. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali yakin walaupun berdepan pandemik COVID-19, prestasi komoditi sawit berupaya menunjukkan peningkatan. Alhamdulillah berkat usaha sungguh-sungguh dan juga daripada warga industri dengan bantuan warga kementerian berlaku peningkatan terhadap ekspor sawit Malaysia untuk Januari hingga Jun 2020. Berdasarkan rekod terkini Jabatan Perangkat Malaysia, pendapatan ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit bagi Januari hingga April 2020 adalah sebanyak RM21.3 bilion Malaysia.
berbanding 20.8 bilion ringgit Malaysia bagi tempoh yang sama tahun 2019. Itu peningkatan sebanyak 500 juta ringgit Malaysia. Dan data terkini yang dikeluarkan oleh pihak MPOC pula, ini data awalan, menunjukkan bahawa nilai ekspor minyak sawit sahaja bagi tempoh Januari hingga Jun 2020 ialah 21.165 bilion ringgit Malaysia berbanding 20.906 bilion ringgit Malaysia bagi tempoh Januari hingga Jun 2019. Di sini kita lihat peningkatan sebanyak RM269 juta. Manakala nilai ekspor keseluruhan bagi minyak sawit dan produk berdasarkan sawit untuk tempoh Januari hingga Jun 2020 ialah RM32.471 bilion berbanding RM31.91 bilion bagi tempoh yang sama tahun 2019, itu peningkatan sebanyak RM566 juta ringgit Malaysia. Ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok, beliau menjelaskan kementerian juga akan mempergiat pemasaran sawit ke India Tengah serta negara-negara yang menjadi pasaran baru. Ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang sepakat menentang rancangan pengilhakan oleh Israel ke atas tebing barat dan lembah Jordan iaitu kawasan jajahan Palestin. Tindakan Israel itu secara jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Ahli Lembaga Liga Ahli-Ahli Parlimen Al-Quds Sedunia, Said Ibrahim Said Noh menegaskan rancangan pengilhakan itu merupakan sebahagian agenda imperialisme Amerika Syarikat yang disebut sebagai Pelan Damai. Ia bertujuan untuk menghalalkan dan mentadbir secara langsung penempatan haram Israel di sebahagian besar Jerusalem dan tebing barat termasuk lembah Jordan. Ketika membentang usul tersebut dalam sesi kamera khas, Ahli Parlimen Ledang mencadangkan beberapa langkah tambahan sebagai tanda protes terhadap rancangan pengilhakan itu. Kita minta melalui OIC dan PBB, Malaysia menggesa Perhimpunan Agung PBB untuk mengusir Israel. Expulsion of Israel daripada perhimpunan dan juga semua agensi PBB memandangkan bahawa ianya adalah kegagalan Israel secara berterusan untuk memenuhi kewajipan dan aku janji mereka sebagai anggota PBB. Satu petisyen menentang rancangan tersebut yang ditandatangani semua ahli parlimen juga perlu diwujudkan. Petisyen kemudian akan dihantar ke Kedutaan Amerika Syarikat, PBB dan Ahli Kesatuan Serantau. Setiap ahli parlimen juga disarankan membawa mesej kesedaran mengenai perkembangan di Palestin kepada masyarakat kawasan masing-masing. Baik, berita parlimen berakhir di sini. Bersama-sama kita mencegah COVID-19, elak bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain kerana tangan yang tidak dibasuh dengan kerap dan betul dipenuhi dengan kuman. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Assalamualaikum, salam sejahtera.